Dan sesungguhnya telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan kaca TV, yang berada di atas talian di Facebook? Saya doakan bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita doakan Ustaz ya, sama-sama kita berdoa kesejahteraan, keimanan kita dipancar, diterangi dengan cahaya kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita meneruskan perjuangan dalam kita mendalami surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Semalam Ustaz kita sudah mendalami bahagian yang pertama sebanyak 25 ayat, dan pada hari ini kita nak menyambung seperti mana semalam kita melihat dengan bacaan, dengan kisah yang ada. Ia adalah satu surah yang amat menyayat hati sebenarnya, memberi hiburan kepada Khabbab, memberi hiburan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, memberi hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa perjuangan ini perlu diteruskan. Walaupun ada kepayahan, bagi orang yang beriman tahu kepayahan ujian ini adalah untuk membersihkan diri agar bila sampai di akhirat nanti terus diberi rahmat oleh Allah, insya-Allah untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini insya-Allah tuan-tuan yang berada di rumah boleh mengambil mushaf, yang belum lagi mengambil, ataupun di telefon bimbit bagi yang perlu muat turun ya Smart Quran, untuk sama-sama kita perhatikan sama-sama kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita nak memulakan Ustaz pada hari ini dengan bacaan daripada surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran kita bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membaca daripada surah Al-Fatihah sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang untuk kita ingat Ustaz ya. Allah ingatkan kepada kita bahawa sebenarnya hidayah yang Allah ingin berikan kepada kita ini untuk menjejaki kepada jalan orang yang diberi nikmat ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan apakah nikmat itu? Nikmat itu yang paling besar di dunia ini namanya iman Ustaz ya, iman dan Islam. Dan di kalangan siapa ya, diterangkan dalam Al-Quran, di kalangan Nabi, di kalangan orang-orang yang membenarkan, siddiq, orang-orang yang syahid, dan yang keempatnya orang saleh. Dan 4 kumpulan inilah yang berada di atas jalan yang sama sejak daripada zaman Nabi Adam hinggalah ke hujung usia dunia ini, agar nanti nikmat itu disempurnakan apabila tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang bersungguh berpuasa hari ini ya, sambil belajar online, katanya banyak kelas Ustaz ya, kena juga ikut kelas. Teruskan perjuangan kerana orang-orang terdahulu mereka berjuang lagi mantap ya, lagi perit. Sebagaimana yang kita ikuti semalam, Khabbab apabila beliau menunjukkan berborak dengan Saidina Umar, birat-birat di belakangnya itu selepas berpuluh tahun ya Ustaz ya. Pasal Khabbab ini dia hidup sekitar 60-70 tahun lebih ya. Jadi dia sempat bersama dengan Umar selepas kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan birat-birat di bahagian belakangnya. Kerana apa? Kerana pernah diletakkan di atas bara api, darah keluar dan keluar lemak dia memadamkan api.
Subhanallah. Ini adalah perjuangan orang-orang terdahulu, manfaatnya adalah untuk kita pada kali ini, pada tahun 2020 ini, tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Kita perlu terus berjuang, dan hiburan Allah berikan ya dengan membawakan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, dan pada hari ini mari kita tengok sedikit apakah yang kita akan belajar. Kita akan lihat sinopsis bagi ayat daripada 26 hingga 40 ini. Allah membawakan kisah Nabi Lut, ya, cabaran ke Nabi Lut bersama dengan kaumnya pada ayat 26 hingga 35. Kemudian Allah membawakan secara ringkas kisah Nabi Shu'aib dengan masalah ekonomi pada waktu itu, orang suka menipu. Kisah Nabi Hud dan Saleh, dan juga ujian kepada Nabi Musa, bertemu dengan Qarun, bertemu dengan Haman, bertemu dengan Firaun, ya, yang kita akan tengok pada ayat 39 hingga 40. Memulakan majlis kita pada hari ini, Ustaz, mari kita mulakan dengan ayat 26 hingga 30 pada halaman yang ke-399. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton muslimin dan muslimat. Sama-sama kita masuk pada bahagian yang seterusnya, surah Al-Ankabut, pada ayat yang ke-26 hingga ke-30. InsyaAllah kita baca daripada ayat ke-26 hingga 30 daripada surah Al-Ankabut, muka surat 399. Sama-sama kita bersama dengan Al-Quran, mushaf masing-masing, untuk sama-sama kita membaca dan bertadabbur insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Daripada ayat 26 hingga 30 sebentar tadi, Allah menghiburkan Nabi, menghiburkan para sahabat, menghiburkan kita pada tahun ini tuan-tuan, dengan ujian yang melanda. Allah dah beritahu awal-awal pada ayat yang kedua Ustaznya, bahawa adakah orang yang mengaku beriman akan ditinggalkan begitu sahaja.
Jawapannya sudah tentu tidak, padahal Allah akan sentiasa yuftanun, sentiasa menguji, memberi fitnah kepada kita. Dan apakah maksud fitnah tersebut? Maksudnya Allah kalau katakan proses emas dibakar, dididihkan sehingga 2969-70 darjah Celsius, 2970, untuk apa? Untuk membuang kotoran agarnya menjadi emas tulen. Ya Ustaz ya, bercakap tentang emas tulen ni, emas tulen memang mahal lah berbanding dengan dia bercampur katakan 666 ke ya, kalau 999 itu dia memang amat asli Ustaz ya. Jadi di sini Allah nak membersihkan dalam hati kita agar hati ini betul-betul salim sehingga kan boleh bertemu dengan Allah, tidak perlu lagi dibersihkan di satu tempat namanya azab neraka di akhirat nanti. Cuma kita ada dua pilihan, sama ada kita ingin dibersihkan di sini ataupun di sana. Bagi orang beriman, dia tahu bahawa dia nak bersih di sini Ustaz ya. Tetapi kalau orang-orang munafik di dalam ayat surah Al-Ankabut semalam kita berbincang, mereka tidak mahu susah. Kalau boleh semuanya nak comfort, nak selesa, susah sikit pun saya tak suka. Jadi mereka tidak mahu bersusah di sini, akhirnya mereka akan bersusah-susah di sana. Maka Allah membawakan hiburan ataupun peringatan kepada sahabat, pada Nabi, kepada kita tentang kisah Nabi Lut. Ya, kisah Nabi Lut sebentar tadi. Nabi Lut ini beriman kepada Nabi Ibrahim. Sebelum ini Nabi Ibrahim, ya, Lut adalah anak saudaranya. Jadi dia beriman, waqala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Ibrahim berkata apa? Aku akan berhijrah kepada Tuhanku, kerana beliau ingin pergi berdakwah ke tempat lain. Ya, innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dialah yang maha perkasa, maha bijaksana pada ayat 26. Maksudnya Nabi Ibrahim yakin Allah ni perkasa, boleh menangkan sesiapa yang Allah nak menangkan, dan Allah ini bertindak pada hikmah yang amat tinggi. Jadi bila Nabi Ibrahim dibakar dalam api, dia yakin bahawa Allah boleh menangkan saya, boleh uruskan saya, pasal saya berada bersama Allah. Itu cara berfikir Nabi Ibrahim, dan itulah cara berfikir kita yang beriman pada Nabi Ibrahim, bahawa Allah Al-Aziz boleh memenangkan kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita mesti berjuang atas iman. Itulah yang berlaku kepada Khabbab bila dibakar, bila berada di atas bara, bila mengingat, melihat pada ayat ini, makin kuat dan teruskan perjuangan, dan tahu bahawa pada masanya maka kemenangan bagi Islam pada zaman dahulu, dan ia akan berlaku lagi pada waktu yang akan datang selepas ini, tuan-tuan. Maka dalam ayat yang ke-27 Allah menyatakan wa wahabna lahu Ishaq, Allah memberikan ya kepada Nabi Ibrahim ini Ishaq dan Yaqub, lalu kami jadikan kenabian serta kitab kepada keturunannya, dan kami berikan padanya balasannya di dunia, sesungguhnya di akhirat termasuk orang yang soleh. Perkataan soleh ini sebenarnya telah kita lihat sebelum ini ya, apabila orang-orang sahabat ya, bila sahabat disiksa. Pada ayat yang ke-9 Allah memberi hiburan, menyatakan apa? Ayat 9 yang semalam kita tengok, walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin, akan dimasukkan bersama dengan orang-orang soleh. Di dunia ini tuan-tuan, kita dapat isteri solehah, dapat suami soleh, dapat anak soleh, dapat kawan soleh, itulah syurga di dunia ini. Dan di akhirat nanti apatah lagi Ustaznya kalau kita dapat bersama dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Lut ya. Semua nabi-nabi ini adalah pejuang. Kalau zaman sekarang orang tengok filem Avengers ya. Itu adalah satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai semangat terus berjuang dalam kapasiti masing-masing. Dan bercakaplah pada ayat 28 ini, Lut menyatakan pada kaumnya, ini masalah yang berlaku oleh kaumnya, iaitu dia buat satu perkara keji yang tidak pernah dibuat oleh orang sebelum itu, iaitu mendatangi lelaki, homoseksual. Itu sebabnya berkaitan dengan homoseksual, tentang LGBT, ini memang jelas ditentang di dalam Al-Quran. Kalau ada yang kata Ustaznya bahawa alah kita ni memang dah keinginan nak buat macam mana, kan, kena ingat bahawa Allah tidak redha perkara tersebut, dan kita marah-marah ya, tetapi dalam masa yang sama Allah memberi ruang kepada kita ya. Pada ada yang kata oh saya dah terlibat ya, ada ruang sebenarnya untuk bertaubat. Cara dia macam mana? Sebenarnya jawapannya esok Ustaz ya. Tapi dia punya clue-nya, apa yang tuan-tuan sedang buat sekarang ini dengan Quran tambah dengan solat, dua perkara itu
apa sahaja mungkar akan dapat diselesaikan insya-Allah. Ya, ada orang kata saya berada dalam apa? Dalam sarang, kan? Macam dalam apa? Sarang laba-laba. Itu surah ni lah, itu besok kita akan tengok insya-Allah. Tapi ideanya dia bergelut dalam kehidupan yang penuh kemungkaran, ada jawapan daripada Allah untuk kita sama-sama ikuti insya-Allah. Jadi Ustaz, sebenarnya selain daripada fahishah homoseksual tadi itu, mereka juga merompak. Ya. Merompak, dia membunuh ataupun memotong, okey, menghadang orang, dan mereka itu suka berbuat maksiat terang-terangan, ya. Dalam ayat yang ke-29, fi nadikumul munkar, di tempat pertemuan kamu kemungkaran berlaku. Jadi dia bukan buat sembunyi-sembunyi. Sembunyi itu memang tak boleh dah, tapi dia dah sampai terang-terangan. Itu sebabnya pada zaman ini tuan-tuan, kalau ada kemungkaran terang-terangan, apatah lagi, itu perkara yang perlu kita beri perhatian. Khawatir nanti azab Allah sampai, walaupun taklah sampai terbalik macam kaum Lut ini, tapi sebenarnya itu peringatan yang perlu kita hayati. Sebabnya apakah yang berlaku pada mereka, apa azab yang diberi kepada mereka, kita ikuti bacaan pada ayat 31 hingga 35. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fazrul. Sebagaimana yang disebut tadi, dunia ini adalah tempat uji-uji manusia. Ujian, ya betul. Sebagaimana kita kalau kita tak nak beri ujian di atas dunia ini, samalah seperti orang yang masuk hutan, dia tak nak jumpa pokok, Ustaz. Betul. Masuk hutan tapi tak nak jumpa pokok. Tak nak Itulah jumpa pokok. tabiat dunia ini, dia adalah sebenarnya ujian. Sebagaimana disebut Ustaz tadi, menzahirkan siapa yang benar-benar beriman dan siapakah yang benar-benar orang yang dusta. Nak cari emas tu mesti kena diuji dahulu, Ustaz. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk yang kita baca, jadikan hidup ini, kematian ni sebagai untuk menguji kamu. Di antara kamu siapakah yang lebih baik dia punya amalannya. InsyaAllah kita sambung ayat yang seterusnya pada ayat 31 hingga ayat 35 surah Al-Ankabut. Sama-sama kita bersedia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 31-35 itu Ustaz bercerita tentang dikaitkan balik pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih ada ya. Nabi Ibrahim ditemui oleh para malaikat ya, membawa berita gembira, berita kelahiran anak ya. Satu berita gembira, tapi dalam masa yang sama membawa satu berita bahawa mereka ingin muhliku, nak menghancurkan hadhil qaryah ya, penduduk di kawasan kaum Lut tersebut. Jadi satu berita gembira bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Jadi maksudnya dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 ini Ustaz ya, sebenarnya ada orang dapat berita gembira, tapi dalam masa yang sama ada orang dapat berita kehancuran. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada iman, bergantung kepada kebaikan yang dibuat. Pasal Nabi Ibrahim ni kalau kita tengok dalam surah lain, surah Az-Zariyat, Nabi Ibrahim ni buat baik. Tetamu datang malam-malam pun dia tetap jamu tetamu apa sebagainya. Rupanya buat baik ini ia mengundang kepada terkabulnya doa, dan apa-apa hajat yang kita inginkan lebih mudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah untuk kita mendapat busyra, mendapat khabar gembira. Tetapi dalam masa yang sama ini akan ada kehancuran di tempat lain. Kadang-kadang Ustaznya ada taman dekat sebelahnya hujan, sebelahnya tak hujan. Allah boleh buat begitu ya, nak menceritakan bahawa Allah amat berkuasa kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Jadi dalam ayat yang ke-32 Nabi Ibrahim dah dapat berita gembira, tapi dia sayang kepada kaum yang dia seru ya. Bukannya dia benci begitu saja, dia tetap dia ajar tapi degil sangat. Dia kata kat sana ada lagi, dalam Safatul Tafasir menyatakan ada 300 lagi orang beriman. Kalau ada 300, adakah kamu akan hancurkan? Kata malaikat tidak. Kalau ada seorang lagi, itu yang seorang lagi itu namanya Lut. Kalau ada seorang lagi, tidak akan dihancurkan. Jadi maksudnya apa yang berlaku? Para malaikat menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali isterinya. Pasal isterinya yang berkompromi kepada kumpulan LGBT tadi itu, akhirnya dia juga dihancurkan dalam peristiwa ini. Walamma pada ayat yang ke-33 ya, dan ketika para utusan kami datang kepada Nabi Lut, dia bersedih hati. Inilah ciri Nabi Lut ya, dan itulah ciri yang kita ingin berlaku pada diri kita tuan-tuan dan puan apabila bercakap tentang apa sesuatu ya berlaku. Contohnya tetamu ini, dia takut nanti tetamu ni pula kena kacau ya. Dia tak nak maksiat berlaku, kemungkaran berlaku, jadi dia bersedih hati. Istilahnya wadaqa bihim, dia punya hati tu dayiq, sempit ya. Tapi para malaikat ni menyatakan la takhaf wa la tahzan, jangan sedih, jangan bimbang ya, inna munajjuk, kamilah yang akan menyelamatkan kamu dan ahli keluargamu kecuali isterimu. Dah ulang beberapa kali dah ni kan. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya bahawa dalam kehidupan kita ini, kalau kita sentiasa berjuang, syaratnya berjuang. Dia tak boleh duduk hanya kita duduk kat rumah, kita tak kisah ahli keluarga kita, dan kalau ada peluang keluar nanti kita tak kisah orang di luar, khawatir nanti para malaikat pun tidak mau bantu kita Ustaz ya. Tapi kalau kita kisah orang dalam rumah dan kita juga kisah orang luar rumah, maka Allah akan menghantar bantuan. Dan inilah perkara yang berlaku kepada kaum Lut. Akhirnya diberikan apa istilahnya, rijzam minas sama, ayat 34. Rijzan ini adalah satu seksa, tapi dalam bentuk indefinite Ustaz ya, nakirah. Maksudnya bila orang cakap kita akan duduk dekat PKP ini sampai bila? 12 Mei kan. 12 Mei je ke? Belum pasti. Dia bila belum pasti itu nakirah, amat terseksa Ustaz. Adakah sampai bulan Julai ke, bulan November ke, lebih terseksa berbanding kita kata sampai bulan Julai habis. Itu lebih menenangkan. Jadi ini Allah beritahu rijzam minas sama, seksaan yang amat besar, tapi Allah tidak spesifikkan. Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran, jangan rosakkan iman kita. Istilahnya bima kanu yafsukun pada ayat 34. Orang yang buat fasik, yang membuat dosa besar, sebenarnya dia mengundang kerosakan pada diri sendiri. Moga-moga kita ambil pelajaran, dan kita nak melihat pula pelajaran daripada kaum seterusnya Ustaznya. Tapi kita nak berhenti sebentar, menyambung kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.
Kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, Allah memujuk kepada Khabbab, memujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memujuk kepada kita dalam keadaan hujan bertimpa-timpa, dan sudah pasti Allah akan beri lagi untuk membersihkan diri kita. Itulah tujuan apabila Allah memberikan ujian kepada kita dalam pakej masing-masing. Pakej Khabbab adalah pakej berada di atas bara api. Pakej Sa'ad bin Abi Waqqas apabila bertemu dengan ibunda yang disayangi tetapi ibunya tidak mahu makan berhari-hari dan sanggup untuk memanggil pakciknya untuk memberitahu, mengajar kepada Sa'ad bin Abu Waqqas yang ingin beriman. Tuan-tuan dan puan, mari kita teruskan bacaan kita pada ayat 36 hingga 38 ya. Sebelum itu Ustaz, kalau Ustaz ada tak apa mana-mana bahagian tajwid yang Ustaz nak kongsikan sebagai panduan kepada penonton di rumah yang berada di online untuk kita baiki, beri perhatian. Okey, pada ayat yang kita baca pada pembukaan tadi, walaqad tarakna ayat 35 ada sama juga daripada ayat yang 38 bawah tu. Okey, cuba tengok ada huruf ta, walaqad tarakna, huruf dal mati bertemu dengan huruf ta. Macam mana baca Ustaz? Kalau kita perasan di atas ta tu ada tanda sabdu kat situ. Betul. Yang menandakan huruf dal itu dimasukkan ke dalam huruf ta secara total. Total ya? Total. Dia hanya tinggal pada tulisan saja dal. Adapun pada sebutan langsung tak disebut, tak ada dal, dimasukkan dalam ta semua. Oh, bukan walaqad ta, tak boleh. Ada yang baca walaqad, nak dal ataupun dia baca walaqad tarakna, tak boleh. Tak boleh. Juga pada ayat 38 tu wa'adan wa thamuda wa qad tabayyana. Dia terus masuk, dia panggil idgham mutajanisain. Dal itu dimasukkan ke dalam huruf ta secara total, hanya tinggal pada tulisan saja. Adapun pada bacaan huruf dal itu dimasukkan ke dalam huruf seterusnya, huruf ta tadi. Okey. Boleh kita sambung Ustaz? Ya, baik. Kita sambung balik pada bacaan ayat yang ke-36 hingga 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 36-38 ini Allah meneruskan Ustaznya kisah Nabi Syuaib. Kaumnya nama Madian, dan apakah isu yang ada pada kaum Madian ini? Kalau dalam surah lain ada cerita tentang isu ekonomi. Mereka ni suka menipu dalam ekonomi. Ya, yang itu perlu diberi perhatian oleh ahli bisnes. Kalau tuan-tuan buat berniaga online ke offline ya, jangan menipu. Kerana apa? Menipu itu hasil daripada apa? Yang pertama, kerana tidak beribadah betul-betul menghambakan diri pada Allah. Itu peringatan pertama Nabi Syuaib pada kaumnya dan juga kepada kita. Dan yang keduanya, warjul yaumal akhir, tidak mengharapkan hari akhir, tidak melihat
kepada hari akhir. Saya berbisnes ini sebenarnya saya dapat duit, okey, tetapi mestilah jujur, mestilah tidak over promise, tidak janji macam-macam bulan dan bintang, yang dapatnya meja je Ustaz. Kan? Jadi yang itu adalah kriminal, jenayah yang dibuat oleh orang-orang pada zaman Nabi Syuaib. Digelar sebagai wala ta'thau fil ardi mufsidin, jangan kamu melakukan kejahatan dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kerosakan mereka ialah kerosakan dalam berbisnes, mereka menipu dan curang dalam bisnes itu. Ustaz, kalau sekarang ni bazar online kan? Ya, betul. Mana kena kalau letak kuih tu kena betul-betul letaklah. Betul-betul. Bahan-bahan dia. Pasal kadang-kadang letak gambar tu dia berkilau-kilau kan. Dapat tu. Ya Allah. Kan? Yang itu kena jaga-jaga, ataupun kalau macam hotel ke apa kan, cara ambil gambar tu nampak macam luas, sampai tu ya Allah biliknya sempit kan. So perkara-perkara itu perlu diberi perhatian. Mudahnya bagi tahu luas berapa sebagainya. Maknanya orang yang makan kena bersyukur, tapi orang yang menyediakan sebagai penjual itu dia kena jujur. Jujur. Pasal khuatir nanti ada yang kata kalau pergi berkelana kan, kata travel, bila tak dapat tu kata kita kena bersyukur. Apatah lagi kalau pergi ke umrah, kan. Jawapan Tapi tu tak tahan tu. Jawapan tu kan kita kena bersabar kan. Surah Al-Ankabut pula digunakan. Hidup penuh dengan ujian, tetapi dia tak beri perhatian kepada kisah Nabi Syuaib, mengingatkan kaumnya jangan berbuat kerosakan. Pada ayat 37, apa yang respon daripada kaumnya? Fakadzabu. Ya, mereka mendustakan mesej daripada Nabi Syuaib, maka mereka itu diberikan azab. Ya, Ustaz. Jadi dalam hal ini Allah nak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Khabbab, ya, bahawa sebenarnya apa? Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang mengganggu kepada orang-orang yang beriman. Sama ada cepat lambat, itu perkara yang kita kena sabar, kerana kita tahu itu adalah pembersihan daripada Allah. Diikuti dengan ayat 38 Ustaz baca tadi, ya, wa adam wa thamud. Dalam satu ayat saja Ustaz, pendek saja, ya. Allah nak mengingatkan mereka ini adalah siapa? Dan juga kaum Ad dan Samud, sesungguhnya telah nyata bagi kamu kehancuran daripada bekas tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan perbuatan mereka itu cantik. Ya. Syaitan ini Ustaz, dia kalau boleh dia nampakkan makan bulan puasa ni sedap, lebih sedap daripada bulan tak puasa. Contohnya kan. Ataupun mengumpat itu lebih sedap daripada makan kuih pada bulan Ramadan. Jadi dia nampakkan cantik-cantik, tapi sebenarnya itu bukanlah kaedah yang perlu kita amalkan. Dan itu sebabnya kita nak meneruskan Ustaz, ya, pada contoh seterusnya. Allah bawakan perkara ini menghiburkan para sahabat bahawa ada cabaran dalam berjuang, tetapi ada manis di hujung jalan. Jom Ustaz. Okey, penonton-penonton yang dimulia lagi dikasihi sekalian, untuk bahagian terakhir bacaan hari ini, kita akan baca daripada ayat yang ke-39 hingga 40. Dua ayat saja, 39 dan 40. Sama-sama kita hayati makna dan terjemahan dia serta ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita beroleh pengajaran dan mengguna, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Allahul Azim ayat 39 hingga 40 ini menerangkan pula kisah Nabi Musa berhadapan dengan tiga wakil Qarun. Sebenarnya Qarun ni anak murid sebenarnya, tapi lepas tu dia rasa dunia lebih berharga, jadi dia tidak mahu beriman. Yang keduanya pemimpin pada waktu itu, politik pada waktu itu, Firaun dan Haman. Haman ini adalah penasihat kepada Firaun, kira menteri-menteri di sekitar Firaun lah Ustaz ya. Jadi tiga kumpulan ini adalah cabaran dalam sesebuah negara. Dan kalau kita perasan kisah Nabi Musa ni tak ada satu surah pun nama Nabi Musa Ustaz ya. Pasal cerita dia ini bertebaran, pasal memang ada Qarun. Qarun ini lambang orang pandai, lepas tu pandai pula ambil kesempatan. Ini di mana-mana saja dalam tahun 2020 ni ada saja orang yang mengambil berperanan seperti Qarun. Yang keduanya Firaun, ini adalah pemimpin pemimpin tetapi menindas, dan Haman ini adalah advisor penasihat. Jadi kalau katakan kita jadi penasihat bagi tuan-tuan sebagai penasihat syarikat ke penasihat bagi sesuatu organisasi, kena berjaga-jaga jangan sampai kita mengambil peranan Haman. Pasal Haman ini dia kipas-kipas je lebih kan, agar Firaun ni terus sombong walaupun didatangkan bayinat. Bayinat pada waktu itu adalah 9 mukjizat Nabi Musa maksudnya. Dan zaman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak mukjizat, semuanya telah habis. Yang masih tinggal namanya apa Ustaz? Quran. Inilah mukjizat yang masih kekal, yang kalau kita belajar elok-elok kita tidak mungkin akan menjadi orang yang takbur fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Pasal itu menunjukkan bahawa kita tak dapat menghargai kepada mukjizat bayinat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan dengan Khabbab sebentar tadi? Maksudnya ketika melihat kepada kisah ini baru tahu, oh rupanya hebat Firaun itu. Hebat Haman, hebat Qarun, tetapi akhirnya mereka tenggelam kalau Qarun itu tenggelam, kalau katakan Firaun itu pun tenggelam dalam dalam dia mengejar Nabi Musa, dan dikekalkan mayat mumianya itu agar menjadi petanda bagi kita bahawa sebenarnya keimanan tetap Allah bantu. Allah tetap bantu. Cuma bila Allah bantu itu bukannya pakai kapet merah Ustaz ya. Dia bukan ditabur dengan bunga-bunga wangi, bukan. Ia penuh dengan onak duri. Itu yang Allah maklumkan di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga surah Al-Ankabut. Dan ayat yang keempat itu penjelasan tentang kita. Bila Allah menyatakan tentang mereka, fakullan akhadna bidzambih. Allah menyeksa mereka, mengazab mereka itu kerana dosa. Maksudnya, alhamdulillah kita ini umat Nabi Muhammad pernah berdoa 3 perkara. 2 sahaja diizinkan, 1 tak. Yang 2 itu umatnya tidak mati dalam kelaparan dan juga tidak diazab hingga hancur. Jadi apa sahaja yang berlaku sekarang ini, COVID-19 dan sebagainya, ini bukan azab. Ini adalah fitnah daripada Allah. Untuk apa? Untuk kita hargai dan kita terus kuat menghadapinya, minta bantuan pada Allah agar kita bersih, agar bila kita bertemu Allah nanti kita adalah orang yang betul-betul bersih dalam keadaan kita beriman. Inilah perkara yang boleh kita ambil pelajaran Ustaz dalam kita berbincang beberapa ayat ini. Kalau paling kurang 3 perkara. Yang pertama, kalau kita boleh melihat kepada ayat 33 tadi, kita perlu bertanggungjawab. Itulah sinopsis ataupun resolusi yang boleh kita ambil. Kita kena bertanggungjawab serta tidak senang duduk menjaga orang soleh dalam masyarakat. Itu yang berlaku kepada Nabi Lut sebentar tadi. Kalau kita tengok ayat 33. Dan kemudian kita tidak menipu dalam bisnes. Pada ayat yang ke-36, 37, resolusi kita tidak menipu dalam jual beli. Kerana apa? Kerana ia mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan resolusi kita yang ketiga yang kita boleh ambil, yang ketiga, jaga-jaga dengan syaitan yang sebenarnya dia akan hias. Dia tak hias pada Quran ini. Dia akan hias kalau tak tengok movie banyak-banyak tengok cerita kartun ke, bolehlah nak tengok tetapi dia hiaskan yang itu, yang lainnya dia tidak hias. Dia rasa baca Quran ni berat kot tetapi harapnya tuan-tuan yang berada di rumah kita menjadi orang yang sentiasa menghiaskan Quran dengan suara yang baik Ustaz dan kita menghiaskan diri kita dengan kalam daripada
Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 3 perkara yang harapnya tuan-tuan dah dengar sebentar tadi, sedikit. Mungkin kita boleh kita boleh tanya soalan lah terus Ustaz ya. Kita ada kuis. Tuan-tuan yang berada di rumah dah pun memahaminya. Kita boleh tanya soalan kuis untuk tuan-tuan ya. Baik, jadi untuk soalan tajwid Ustaz, boleh Ustaz mulakan dulu? Okey, untuk soalan tajwid sudah pasti kita dah membaca daripada ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-40. Okey, dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, sila datangkan ataupun berikan 3 contoh mad badal. Sila datangkan ataupun berikan 3 contoh mad badal di dalam bacaan yang telah kita baca pada hari ini, insya-Allah. Mad badal Ustaz ya? Ya, mad badal. Mad badal. Ustaz nak cerita sikit ke mad badal tu apa? Ke biar penonton mencari jawapan sendiri? Itu kena cari jawapan sendiri. Cari jawapan sendiri. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi soalan saya ya, tuan-tuan nanti hantar jawapan di ni ya, ada 2, sama ada Facebook ataupun WhatsApp. Ada tertera di atas skrin itu. Kalau Facebook letakkan #quiz MQT, dan kalau WhatsApp hantarkan ke nombor 0115856443 itu nombor hantar WhatsApp. Walaupun bagi assalamualaikum pun dia akan balas ya, arahannya terus dia isi borang yang ada, dia ada siap soalan, dia akan diupdate, tapi hari Jumaat baru dia lengkap. Yang kita nak tengok jawapan bermula hari Jumaat. Besok hari ini hantar jawapan kita tak tengok lagi Ustaz, tuan-tuan sekalian ya. Baik, jadi soalan tadabbur. Soalan tadabbur apa? Soalan tadabbur ialah nyatakan nama nabi yang disampaikan dalam surah Al-Ankabut. Ya, bukan ada hari ini ya, sepanjang surah Al-Ankabut ni siapa nabi-nabi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah soalan untuk tadabbur. Saya yakin tuan-tuan boleh jawab, soalan mudah ya. Insya-Allah saya doakan kumpul sampai hari Jumaat, dan hari Jumaat habis jam 1 boleh terus untuk memberi jawapan ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, inilah sedikit daripada apa yang kita dah lihat. Dan sebenarnya bila bercakap tadi tentang kisah tadi Ustaz ya, kita sebenarnya kena ulang banyak-banyak ayat ini pasal nak menguatkan ya, pasal kalau kita lihat sebenarnya nabi-nabi ini dia bila menghadapi ujian, lepas tu datang malaikat menyelamatkan dengan izin Allah lah ya. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-24 sebelum ini semalam ada perkataan fa anjahullahu minan nar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada api. Jadi sejuklah, jadi sejuk dan salam. Kalau ayat pada Nabi Nuh contohnya, Allah cakap pada ayat 15 fa anjainahu wa ashabas safinah ya, kami selamatkan ya. Cuma bezanya dekat ayat Nabi Nuh itu fa anjainahu, kalau Nabi Ibrahim fa anjahu. Bezanya dekat situ tuan-tuan puan-puan ialah kalau Nabi Nuh ada melibatkan tentera-tentera Allah, air ya, tentang langit, bumi apa sebagainya, kapal, semuanya tentera Allah menyelamatkan. Tetapi dalam kes api, dalam kes api ni Allah tak menggunakan perkataan fa anjainahu. Allah menggunakan perkataan fa anjahu. Kami selamatkan. Pasal apa? Hanya Allah sahaja yang boleh tukar api. Biasanya panaslah Ustaz kan. Tetapi panas. Allah boleh tukar anytime, dan itu penggunaan istilah itu berbeza. Dan kalau kita tengok pada hari ini kita ada ayat yang kita baca tadi pada ayat 33, walamma anja'at rusuluna. Saya minta ustaz lah baca ayat ni sekali lagi bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Ayat 33 ada perkataan inna munajjuka, itu juga kami selamatkan. Pada ayat 33 panjang, tapi kita harapkan memberi semangat kepada kita. Kalau ada ujian, siapa akan selamatkan? Sudah tentu Allah Al-Azizul Hakim. Jom Ustaz. Okey, kita sama-sama membaca ayat 33. Kita melihat bagaimana uslub perkataan yang Allah Ta'ala gunakan untuk menyelamatkan ataupun memberi motivasi, semangat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk frontliners ya, bila betul. Ada cabaran, dia rasa siapa nak selamatkan pesakit-pesakit yang ramai ini? Selagi kita bersama dengan Allah, buat perkara yang betul, insya-Allah Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma an ja'at
رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Ayat 33 itu menjelaskan kepada kita Ustaz ya, tentang Nabi Lut tadi, bila ada malaikat yang datang maka dia rasa bimbang, wadaqa bihim. Sebenarnya kalau kita tengok langkah demi langkah, rasa sesak, kemudian yakin bahawa la takhaf wa la tahzan, maksudnya Allah pasti tidak akan menyedihkan, membimbangkan, maka datang pertolongan. Jadi bila kita mula rasa sesak sahaja itu, sebenarnya dah get ready lah tu. Pertolongan dah dekat dah itu. Syaratnya ketika sesak itu jangan stres, jangan sampai kita kata dahlah Allah tak tahulah bila lagi nak datang pertolongan. Jangan cakap gitu. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ketika rasa sesak itu memang kita manusia, mengaku saja kita, ya Allah aku ni duit tak ada ya Allah, bisnes pun tak jalan sangat ya Allah, anak aku ya Allah, pasangan aku ya Allah. Kita betul-betul, tetapi kita tahu bahawa bila kita dah mula rasa sesak itu, bantuan akan sampai. Ustaz, untuk kita bersama memohon Allah agar memberi bantuan dalam keperitan kesesakan kita ya saat ini menghadapi cabaran COVID-19 ini Ustaz. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallahil azim. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah akan dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk menghadapi ujian yang besar ini ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah kesabaran kepada kami dalam menghadapi ujian yang begitu perik ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatlah segera wabak ini daripada kami ya Allah. Ya Allah, Kau hilangkanlah segera wabak COVID-19 ini daripada kami ini ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu hadapinya ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah pahala kepada kami di atas ujian yang besar ini ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah hikmah kepada kami ya Allah. Perlihatkanlah hikmah kepada kami di atas ujian ini ya Allah. Ya Allah, kepada pejuang-pejuang Barisan Harapan kami ini ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada mereka ya Allah mempertahankan demi agama ini ya Allah. Ya Allah, kepada pejuang-pejuang kami ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada mereka ya Allah untuk menyelamatkan negara kami ini ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Berikanlah ganjaran pahala kepada mereka ya Allah di atas usaha dan jihad mereka ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau peliharakanlah keluarga mereka ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, kami melangkah Ramadan pada tahun ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan qiyam, untuk menghidupkan Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan ibadat puasa di siang hari ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk khatam Al-Quran pada Ramadan kali ini ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk khatam membaca ayat-ayat Al-Quran pada Ramadan tahun ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau
kurangkan pahala kami di atas kesalahan kami dalam membaca Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, jangan kau kurangkanlah pahala kami, Ya Allah. Jangan kau kurangkan pahala kami, Ya Allah. Jikalau kami salah membaca Al-Quran, Ya Allah. Kami insan yang lemah, Ya Allah. Terimalah bacaan Al-Quran kami, Ya Allah. Berikanlah ganjaran kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada hari ini akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk membantu kami semua, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami semua di kalangan ahli-ahli Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami semua di kalangan orang-orang yang mencintai akan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami semua di kalangan orang-orang yang sentiasa membaca, mengamalkan, mentadabbur isi kandungan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ini, Ya Allah. Ya Allah, kau senarikanlah kami semua, Ya Allah, di kalangan hamba-Mu, Ya Allah, yang diberdekakan daripada azab-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau senarikanlah kami semua, Ya Allah, di kalangan hamba-Mu yang diberdekakan daripada api neraka, Ya Allah. Sebagaimana sabda janji Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kau lepaskan, merdekakan hamba-Mu di bulan Ramadan, Ya Allah. Senarikanlah kami, Ya Allah. Pandanglah kami, Ya Allah. Berikanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh, Ya Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang berada di rumah yang terus bersama untuk kita mendalami, baca, faham dan mendalami Al-Quran. Mungkin pada hari ini tuan-tuan nak mengambil gambar dengan keluarga masing-masing ustaz ya, boleh tag TV Al-Hijrah ataupun mungkin tag ustaz ataupun tag saya dekat Facebook, kerana kita nakkan semangat membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini kita berkongsi dengan lebih ramai ya. Dan dalam masa yang sama kita nak berkongsi dengan ramai lagi membaca Al-Quran. Kita ingin mewakafkan ya bagi tuan-tuan yang ada peluang ingin menyebarkan kemanisan Al-Quran ini dalam kempen wakaf Al-Quran, di mana tuan-tuan akan ada nombor telefon ya yang tertera di atas skrin untuk sama-sama kita menyebarkan Al-Quran ke seluruh hospital dan pusat kesihatan seluruh negara ya. Jadi tuan-tuan ambil gambar di rumah tuan-tuan, tapi harapnya nanti bila Quran sampai di hospital ini kita nampak pesakit-pesakit ya, frontliners yang ada membaca Al-Quran bersama. Itu adalah rahsia bagaimana untuk kita berinteraksi ya dengan pelbagai ujian, tetapi kita ada panduan daripada Al-Quran. Kita akan bertemu pada ulangan pada jam 10 malam ini insya-Allah, dan juga bahagian yang ketiga Ustaz, surah Al-Ankabut masih lagi kita belum habis. Bagaimana Allah menghiburkan sahabat, menghiburkan kita dalam menghadapi ujian pada hari esok insya-Allah pada masa yang sama jam 12 dalam program kita Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.